Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Zulfaqar Ali Muhammad Yunus bagi menyiapkan CTU 554 Value and Civilization 2, tugasan bagi kumpulan kami. Tajuk pembentangan kami ialah Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021 hingga 2030. Di antara kandungan pembentangan kami ialah Bab 1 berkaitan dengan latar belakang pembangunan Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021 hingga 2030. Antaranya pengenalan, perpaduan kefahaman awal 1970 hingga 2013, sifat perpaduan kefahaman awal, susul masa kefahaman awal, pembentukan perpaduan kefahaman terkini 2013 hingga 2020, perpaduan kefahaman terkini. Bab 2 kami membincangkan tentang objektif Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021 hingga 2030. Dan seterusnya bab 3 pendekatan membangunkan Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021 hingga 2030. Antara isi kandungan ialah berkaitan dengan rukun negara, dasar-dasar sedia ada, sesi konsultasi lipat urus dan maklum balas rakyat, dapatan kajian melalui seksi maklum balas rakyat. Dan bab 4 kami membincangkan tentang Trust Strategik Program Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021 hingga 2030. Antara trust tersebut ialah Trust Strategik Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021 hingga 2030. Adaptasi Mukadimah Rukun Negara menjadi Trust Strategik Pelan Tindakan Perpaduan Negara. Penerangan Trust Strategik Pelan Tindakan Negara 2021 hingga 2030. Kluster Program Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021 hingga 2023. Bab 5 kami membincangkan tentang pelaksanaan Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021 hingga 2030. Ringkasan Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021, Metrik Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021 hingga 2030, dan akhir sekali kesimpulan. Bab 1 latar belakang pembangunan Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021 sehingga 2030. Pada pengenalan awal, cabaran perpaduan yang kita hadapi pada masa ini telah bermula sejak sekian lama, hampir 200 tahun lalu, bermulanya pemerintahan kolonial sekitar 1820 di Tanah Melayu. Ketika itu, masyarakat majmuk telah terbina jelas dan kian berkembang akibat migrasi buruh yang asing yang diperlukan kerana kepentingan ekonomi kolonial British. Terdapat dua proses bergerak serentak yang perlu ditangani British pada masa itu. Pertama, sifat keberbagaian, diversity. Masyarakat yang sangat jelas terlihat bercamah dan memerlukan perhatian khusus. Kedua, tidak boleh tidak, keberbagaian itu perlu diurus melalui satu sistem dan proses pentadbiran seragam. Matlamat akhir British pada itu untuk mewujudkan kesatuan dalam keberbagaian, a union in diversity, di Tanah Melayu melalui 3 tahap. Pertama, mengasaskan negeri-negeri selat, Straits Settlement. Yang kedua, menubuhkan negeri bersekutu 1895. Yang ketiga, menguasai pentadbiran di Tanah Melayu melalui Unfederated Malay State. Perpaduan kefahaman awal kalau diimbas kembali pada tahun 1970 hingga 2013. Kesatuan Union mula letak apabila Singapura berpisah daripada Malaya pada 9 Ogos 1965. Disitulah menyebabkan berlakunya 13 Mei. Dan bermulanya 13 Mei ini, maka tertubuhlah Jabatan Perpaduan Negara yang bertindak sebagai integrasi nasional pada masa itu. Dan pada itu juga, dasar ekonomi baru 1971 hingga 1990 telah diperkenalkan. Mari kita lihat apakah sifat perpaduan kefahaman awal, iaitu bermula dengan simplistik, bermaksud pengertian perpaduan satu hal yang kompleks dipermudahkan dengan contoh fizikal. Misalnya, kalau lebih kerap kita duduk rapat dan makan bersama dalam sebarang zaman, semakin erat, maka semakin eratlah perpaduan. Yang kedua, kita melihat kepada mekanistik, bermaksud kandungan perpaduan dibayangkan mempunyai beberapa komponen yang berkait dan bersambung di antara satu sama lain.
semua boleh bergerak serentak seperti sebuah mesin. Contoh, sekolah wawasan ialah sekolah rendah kebangsaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada literal. Bermaksud disebabkan kata akar perpaduan ialah padu, seperti sebuah bata padat dan padu, maka dipersepsikan bahawa akhirnya apabila tercapai perpaduan pun mesti padu atau solid sifatnya, kerana sehingga kini ramai yang menganggap perpaduan belum wujud kerana ia masih longgar dan belum padat serta padu. Lalu semua mengeluh kemudiannya. Mari kita lihat susur masa kefahaman awal berkaitan perpaduan. 13 Mei 1969 tercetusnya rusuhan keganasan etnik. Dan hari berikutnya ialah 14 bulan Mei 1969, darurat diisiakan, Ordinan Darurat 1969. Dan 2 hari berikutnya pada 16 Mei 1969, Parlimen digantung, Majlis Gerakan Negara Migrants. Dan 1 Julai 1969, Jabatan Perpaduan Negara ditubuhkan bertujuan untuk mengkaji dan menyelesaikan masalah perpaduan yang berlaku. Jun hingga Ogos 1969, satu siri jamuan, durian dan juga pasar muhibah diadakan. Dan pada 1 Julai 1972, Kementerian Perpaduan Negara diwujudkan secara rasminya. Dan pada 1971 hingga 1975, kerajaan telah membuat satu dasar ekonomi baru DEB di bawah rancangan Malaysia RMK kedua, yang mana perpaduan sebagai matlamat dan tonggak akhir. Dan pada 31 Ogos 1970, Rukun Negara diisiakan semasa sambutan Hari Kemerdekaan ke-13 oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan berikutnya April 1970, Social Science Research for the National Unity of Confidential Report to the Government of the Malaysia 97, biayaan Ford Foundation. Satu kajian yang berkaitan perpaduan dibuat oleh satu foundation. Dan pada 17 Julai 1969, Majlis Muhibah Pusat Negeri dan Daerah Kawasan diwujudkan. Dan itulah satu evolusi yang menunjukkan bagaimana awalnya kesatuan perpaduan yang bermula 1945 hingga setelah 1975. Mari kita lihat pembentukan perpaduan kefahaman terkini dalam era 2013 hingga 2020. Penubuhan Majlis Konsultasi Perpaduan Negara MKPN atau National Unity Consultative Council NUCC yang dilancarkan pada 20 November 2013 merupakan watershed kepada usaha meneroka kefahaman terbaru perpaduan yang berkesinambungan dengan kefahaman pasal 13 Mei 69. Bermula dengan penubuhan MKPN, perpaduan kefahaman baru telah menjadi rujukan dalam inisiatif kerajaan menggambling usaha ke arah pembentukan perpaduan dan penyatuan paduan masyarakat. Mari kita pergi kepada perpaduan kefahaman terkini. Apa yang dimasukkannya? Pertama ialah pada realiti perpaduan masih diidamkan. Apa yang kita lihat wujud selama 15 hanyalah detik-detik perpaduan, moment of unity. Okey, kita melihat kepada kesepaduan. Kesepaduan adalah apa yang sebenarnya telah tercapai di Malaysia. Maksudnya pemimpin dan rakyat telah mencapai persetujuan untuk bersetuju dalam banyak hal, tetapi turut mengakui masih banyak perkara yang tertangguh penyelesaiannya. Okey, penyatu paduan pula adalah jermaan dalam bentuk tindakan susulan untuk mencari penyelesaian terhadap setiap diversi sosial. Berbagai bentuk usaha perterusan yang perlu dilaksanakan membina tapak jaga diri semula lapisan masyarakat daripada atas ke bawah, bawah ke atas dan dalam kalangan kelompok akar umbi. Bab 2, Objektif Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021 hingga 2030. Mari kita melihat kepada Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021 hingga 2030 telah dirangka dengan mengutamakan inisiatif yang paling relevan bagi memenuhi matlamat negara merealisasikan perpaduan dalam keberagaian dengan keberagaian yang lebih komprehensif, sistematik dan terancang. Plan ini berfokuskan kepada cara untuk mencapai objektif strategi yang telah disusun serta menambah baik usaha memperkuatkan perpaduan dalam
kalangan bangsa Malaysia. Okay, yang pertama ialah menyediakan kerangka rujukan bagi melaksanakan program dan aktiviti berteraskan usaha ke arah memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang etnik. Yang objektif yang kedua ialah menjadikan pelan tindakan sebagai ukuran kejayaan dasar perpaduan negara, rangka tindakan dalam blueprint perpaduan negara 2021 hingga 2030. Okey, yang ketiga ialah memperkasakan cita-cita rukun negara sebagai pasak kepada pelan tindakan perpaduan negara 2021 sesuai dengan usaha membangunkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Najmi bin Rejab. Saya akan membentangkan tentang bab seterusnya iaitu pendekatan membangunkan pelan tindakan perpaduan negara 2021 hingga 2030. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Najmi bin Rejab. Rukun negara merupakan asas penting di dalam pendekatan pembangunan pelan tindakan perpaduan negara ini. Rukun negara itu mengandungi dua bahagian iaitu pertama, bahagian mukadimah yang mengandungi 5 perkara yang dicita-citakan untuk dicapai. Dan yang kedua adalah 5 prinsip rukun negara sebagai alat mencapai cita-cita tersebut. Kebiasaannya yang dilafazkan adalah prinsipnya sahaja. Sedangkan yang bahagian mukadimah itulah yang hendak dicapai sebenarnya. Usaha untuk menghidupkan semula 5 cita-cita ini di dalam mukadimah rukun negara jelas mendokong kepada pengukuhan 5 prinsip tadi yang menuntut rakyat ke arah kemakmuran dan keharmonian bersama. Pelan ini juga kan untuk mengembalikan semula cita-cita asal perpaduan yang tersurat dalam mukadimah rukun negara dengan strategikan semula dengan tindakan yang lebih terancang. 5 teras strategi pelan tindakan perpaduan negara ini diolah berasaskan kata kunci utama dalam mukadimah asal-usul rukun negara yang menjadi ideologi untuk menyeragamkan fahaman dalam kalangan pelbagai kelompok etnik di Malaysia. Rukun negara merupakan Mari kita lihat dasar-dasar yang sedia ada. Antaranya ialah wawasan kemakmuran bersama. Objektif WKB ini adalah untuk menangani ketidaksamaan dan usaha untuk membina negara yang bersatu dan bermaruah. Teras strateginya adalah dirujuk sebagai salah satu asas dalam merangka program dan aktiviti pelan perpaduan negara. Teras strategik 3, iaitu agihan ekonomi yang adil dan saksama untuk kemakmuran dan negara. Teras strategik 5, iaitu membina kemasyarakatan progresif melalui sains, teknologi dan inovasi. Seterusnya adalah Rancangan Malaysia ke-12 yang menentukan hala tuju pembangunan negara dalam tempoh 5 tahun akan datang dan menyediakan pelan rangka kerja pelaksanaannya. Melalui penyusunan Rancangan Malaysia ke-12 ini, kerajaan menyedari bahawa kekuatan ekonomi dan kelangsungan pembangunan negara sangat bergantung kepada perpaduan dan kesepaduan masyarakat pelbagai etnik yang membentuk struktur negara ini. Bertepatan dengan strategi bersasar yang dipandukan dan digerakkan oleh RMK ke-12, Pelan Tindakan Perpaduan Negara ini telah mengambil inisiatif menerapkan aktiviti-aktiviti berkaitan kesepaduan sosial dan perpaduan yang berteraskan rukun negara, menggandakan program yang melibatkan komuniti seperti kawasan rukun tetangga, dialog, mempromosikan budaya dan juga menyebarluaskan pendidikan perpaduan pada peringkat awal. Seterusnya adalah dasar perpaduan negara yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 15 Februari 2021 yang menjadi rangka asas pembangunan pelan tindakan perpaduan negara. Dasar ini menunjukkan usaha dan matlamat jangka panjang yang telah dirangka untuk menetapkan hala tuju perpaduan negara dalam mengukuhkan perpaduan dan penyatu paduan dalam kalangan rakyat.
Dalam perpaduan negara mempunyai 3 objektif utama iaitu mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan perlembagaan dan juga rukun negara, membentuk identiti nasional dengan semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling menghormati dan bertanggungjawab. Juga melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Yang keempat adalah rangka tindakan perpaduan negara 2021-2030. Rangka ini juga menjadi rujukan dalam penyediaan pelan tindakan perpaduan negara yang menyusun strategi pelaksanaan program-program perpaduan di semua peringkat. Rangka tindakan ini menggariskan 41 anjakan strategik yang melibatkan inisiatif di peringkat individu, keluarga, pendidik, institusi pengajian tinggi, pertubuhan bukan kerajaan, sektor swasta, komuniti, pemimpin dan agensi kerajaan bagi mencapai aspirasi perpaduan yang pada peringkat pertamanya, kerajaan telah melantik pakar runding daripada Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyediakan rangka pelan tindakan perpaduan negara ini dan juga menyediakan analisis hasil daripada dapatan dan juga maklum balas daripada rakyat. Beberapa sesi konsultasi ataupun temu bual telah dilaksanakan bagi memastikan suara setiap peringkat masyarakat diambil kira. Sesi konsultasi ini telah melibatkan pelbagai kementerian, termasuklah kerajaan ahli, Dewan Negara, NGO, swasta, wakil akademik dan pakar-pakar perpaduan serta masyarakat umum di seluruh negara sehingga ke peringkat daerah dan akar umbi. Beberapa sesi telah pun dijalankan iaitu sesi maklum balas bersama kementerian dan juga agensi kerajaan di mana teras strategik pelan tindakan perpaduan negara ini telah disemak dan diteliti oleh kementerian dan agensi di mana agensi dan juga kementerian menzahirkan komitmen dalam pelaksanaan ini yang selari dengan visi dan misi kementerian masing-masing. Seterusnya, sesi konsultasi bersama ahli Dewan Negara, NGO dan swasta telah pun dijalankan di mana maklum balas secara lisan dan bertulis diteliti dan disesuaikan dengan teras strategik pelan tindakan negara ini. Sektor swasta pula menggarapkan aspek keberkesanan menerusi tanggungjawab sosial korporat terhadap masyarakat. Pihak NGO dan swasta berkongsi aspirasi, memperkasakan perkhidmatan individu, keluarga dan komuniti dalam mekanisme mencapai perpaduan yang diidamkan. Sesi maklum balas bersama rakyat juga telah berjaya diadakan dengan kerjasama kerajaan negeri dan juga kepimpinan kawasan rukun tetangga yang berjaya menghimpunkan kejiranan daripada pelbagai demografi dan spatil. Maklum balas rakyat terhadap kajian tinjauan ini dilakukan melalui 2 kaedah iaitu bersemuka dan juga di atas talian. Peserta dikehendaki menjawab 2 bahagian soalan iaitu 5 soalan kefahaman dan juga 5 hasrat cadangan sesuai dengan 5 cita-cita rukun negara yang menjadi teras pembinaan pelan tindakan ini. Seterusnya, tim ahli pemikir. Kementerian Perpaduan Negara telah mengambil inisiatif mendubuhkan tim ahli pemikir ini sebagai think tank bagi membahas dan mempericikan isu-isu semasa berkaitan perpaduan masyarakat. Tak dilantik dalam kalangan tokoh masyarakat, akademia, pakar perpaduan dan aktivis sebagai pakar rujuk dalam memperhalusi jurang sosial yang timbul dalam masyarakat agar keputusan yang dibuat oleh KPN bersandarkan bukti empirikal dan dikongsi bersama rakyat dalam wadah yang tepat dan sesuai. Tak turut menjadi tulang belakang dalam pembinaan dasar perpaduan negara ini dan membantu KPN dalam meneliti kesinambungan dasar perpaduan negara dengan pelan tindakan perpaduan negara. Berikut adalah data yang diperolehi melalui pelaksanaan sesi maklum balas rakyat terhadap pelan tindakan perpaduan negara.
Daripada analisa demografi ini, paparan dashboard memaparkan 5 rekod tertinggi bagi 4 bentuk demografi iaitu etnik, agama, negeri dan tahap pendidikan. Maklumat demografi bertujuan memaparkan jumlah dan ciri responden yang telah terlibat memberikan maklum balas ini. Analisis input maklum balas bersama rakyat adalah pandangan bertulis yang telah dikutip menerusi soalan tinjauan terbuka yang diedarkan melalui imbasan kod QR iaitu secara bersemuka dan aplikasi WhatsApp, website KPN serta email. Jumlah keseluruhan maklum balas yang berjaya dikutip di 13 negeri, 1 wilayah persekutuan dan 94 daerah adalah berjumlah 55,583 orang. Daripada analisis sentimen ini, ia bertujuan untuk mengkategorikan pandangan mengenai kefahaman responden dalam arah positif, negatif dan tentatif mengenai kelima-lima cita-cita rukun negara. Daripada ini, dapat dilihat bahawa sentimen positif adalah lebih banyak daripada sentimen negatif. Bagi sentimen positif, usaha untuk mempertingkatkan tahap kefahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perbezaan budaya, agama dan bangsa boleh diteruskan melalui pelaksanaan pelbagai program aktiviti yang bersifat kolektif dan engaging. Kerjasama daripada semua pihak amatlah diperlukan untuk memperkasakan perpaduan. Bagi sentimen tentatif, boleh dirumuskan bahawa kebanyakan responden kurang bersedia untuk memikirkan secara tuntas program yang boleh memacu usaha ke arah perpaduan kerana berada dalam zon selamat dan selesa. Kekerapan jawapan yang diberikan boleh disifatkan sebagai tentatif kerana ianya tidak menunjukkan sentimen positif maupun negatif. Usaha kepada merealisasikan cita-cita dan prinsip rukun negara telah dilakukan dengan perancangan yang sistematik dengan penglibatan pelbagai pihak dan peringkat melalui pelan tindakan perpaduan negara ini. Inisiatif ini perlu diteruskan demi kelangsungan hidup dalam negara yang aman dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Imam bin Muhammad Yaakob dan saya akan terus menerangkan mengenai bab 4 iaitu teras strategik dan program pelan tindakan perpaduan negara 2021 hingga 2030. Teras strategik pelan tindakan negara 2021 hingga 2030 dibentuk berteraskan perpaduan kefahaman terkini yang diikat kepada cita-cita rukun negara. Pelan tindakan perpaduan negara 2021 hingga 2030 distruktur untuk mengembalikan semula cita-cita asal perpaduan yang tersurat dalam mukadimah rukun negara dengan cara menyusun strategi kepada tindakan yang terancang. 5 teras strategi pelan tindakan perpaduan negara 2021 hingga 2030 diolah berasaskan kata kunci utama dalam mukadimah asal rukun negara. Mukadimahnya adalah bahawasanya negara kita, Malaysia, mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, dan membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Manakala prinsip kepada rukun negara adalah, maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Seterusnya, adaptasi mukadimah rukun negara menjadi teras strategik pelan tindakan perpaduan negara 2021 hingga 2030. Terdapat 5 mukadimah rukun negara tersebut iaitu mencapai perpaduan yang lebih erat
di kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Manakala di bahagian bawah slide ini kita dapat melihat bahawa terdapat 5 teras strategi pelan tindakan perpaduan negara 2021 hingga 2030. Teras strategi yang pertama adalah memelihara sistem demokrasi raja berperlembagaan. Teras strategi yang kedua adalah membentuk masyarakat yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Teras strategi yang ketiga, memperkasakan sosioekonomi yang adil dan saksama. Teras strategi yang keempat adalah menjamin keterbukaan dan toleransi terhadap perbezaan agama dan tradisi kebudayaan. Teras strategi yang kelima adalah membina masyarakat progresif melalui sains, teknologi dan juga inovasi. Berikut adalah penerangan teras strategi pelan tindakan negara 2021 hingga 2030. Teras strategi yang pertama iaitu memelihara sistem demokrasi raja berperlembagaan. Teras ini memberi tumpuan khusus untuk membangunkan rakyat yang patriotik dan demokratik melalui program peningkatan literasi dan penghayatan sistem demokrasi dan perlembagaan persekutuan. Usaha ini dilihat akan meningkatkan semangat patriotisme, penghayatan jati diri bangsa, peranan parlimen sebagai platform perpaduan serta kepimpinan tauladan berteraskan ilmu dan menghormati sistem perundangan negara turut ditekankan. Seterusnya, pelan teras strategik yang kedua iaitu membentuk masyarakat yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Matlamat utama ini adalah untuk mengukuhkan perpaduan sebagai pelbagai platform seperti menyemai nilai-nilai murni melalui pendidikan formal, mengukuhkan komunikasi di platform digital, merancangkan aktiviti bersifat sukarela dalam komuniti serta membina kepakaran dalam bidang perpaduan. Teras strategi yang ketiga memperkasakan sosioekonomi yang adil dan saksama. Aspek sosioekonomi turut diberi perhatian di bawah teras ini dan dilaksanakan melalui dua objektif iaitu mencipta peluang ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan mengukuhkan akses kebajikan yang adil dan saksama kepada golongan masyarakat yang memerlukan. Pelbagai strategi yang telah dirangka di bawah teras ini yang turut merangkumi penyediaan peluang ekonomi, meningkatkan penglibatan dan kebolehpasaran graduan serta mengukuhkan perlindungan dan bantuan kebajikan. Teras strategi yang keempat iaitu menjamin keterbukaan. Teras strategi yang keempat iaitu menjamin keterbukaan dan toleransi terhadap perbezaan agama dan tradisi kebudayaan. Objektif utama teras ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan sifat saling menghormati pelbagai warisan budaya dan agama yang bercirikan kepelbagaian etnik. Ini boleh dicapai melalui pelbagai platform melalui sukan, seni dan budaya serta perkongsian nilai-nilai murni dalam setiap agama. Dan yang terakhir, teras strategi yang kelima, membina masyarakat progresif melalui sains, teknologi dan juga inovasi. Masyarakat progresif melalui penghayatan ilmu sains, teknologi dan inovasi dapat menyumbang kepada pembangunan negara melalui penyediaan persekitaran yang kondusif. Pendedahan awal mengenai sains, teknologi dan inovasi di peringkat prasekolah amat penting, begitu juga dengan membudayakan sains, teknologi dan inovasi di peringkat komuniti. Akhir sekali, kluster program pelan tindakan perpaduan negara 2021 hingga 2030 ini telah dirangka menggunakan teknik SMART iaitu S specific, M measurable, A attainable, R relevant dan T time based.
sesuai dengan pragmatisme merealisasikan program ataupun aktiviti mengikut keupayaan institusi di peringkat pusat, negeri dan daerah. Program-program di bawah Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021 hingga 2030 ini dikategorikan di bawah 5 kluster utama berikut. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah ekonomi, yang ketiga adalah kesejahteraan sosial, yang keempat adalah sosio-budaya dan yang terakhir adalah sains, teknologi dan inovasi. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Ashraf Aiman. Terima kasih. Saya serahkan kepada ahli kumpulan seterusnya. Seterusnya kita beralih ke bab 5 iaitu pelaksanaan Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021 sehingga 2030. Dalam Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021 sehingga 2030, secara ringkasnya dia mempunyai 5 teras strategik, di mana dalam teras strategik tersebut terdapat 57 program yang telah dirangka yang akan melibatkan sebanyak 55 kementerian, agensi kerajaan dan NGO serta agensi-agensi dari pihak swasta. Beralih pada teras strategik 1 iaitu memelihara sistem demokrasi raja berperlembagaan. Teras strategik ini antara objektifnya ialah untuk memperkukuh penghayatan sistem demokrasi raja berperlembagaan dan semangat patriotisme. Dalam teras yang pertama ini, strategi yang diketengahkan ialah yang pertama untuk meningkatkan literasi dan penghayatan perlembagaan persekutuan dan sistem demokrasi raja berperlembagaan. Di antara program-program yang diketengahkan bagi memastikan kejayaan strategi ini ialah yang pertama, menawarkan program literasi perlembagaan persekutuan dan celik sistem demokrasi raja berperlembagaan kepada masyarakat. Hasilnya yang dijangkakan ialah pemahaman mengenai perlembagaan persekutuan dan sistem demokrasi akan meningkat di kalangan rakyat. Yang kedua ialah program Rukun Negara atau BELIA. Program ini melalui Kementerian Belia dan Sukan dijangkakan untuk meningkatkan jati diri dan semangat patriotisme rakyat di kalangan rakyat negara. Dan yang keduanya ialah menjana semangat cintakan negara dan sifat ketanggungjawab yang tinggi kepada negara. Program yang ketiga ialah melaksanakan program literasi perlembagaan persekutuan ahli Dewan Negara, Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri sebelum mereka mengangkat sumpah. Program ini ialah khas untuk ahli-ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat agar mereka lebih memahami perlembagaan persekutuan dan kepimpinan mereka adalah berteraskan kepada ilmu dalam sistem perundangan dan demokrasi. Strategi yang kedua ialah meningkatkan peranan Parlimen sebagai platform perpaduan. Dalam strategi kedua ini, objektifnya ialah untuk memperkukuh penghayatan sistem demokrasi raja berperlembagaan dan semangat patriotisme di kalangan rakyat. Jadi antara program yang akan dijalankan ialah menubuhkan jawatankuasa kerja perpaduan di bawah Kaukus Dewan Negara yang dijangka akan mengetengahkan isu berkaitan perpaduan sebagai isu penting di peringkat tertinggi Parlimen. Program kedua ialah menjalankan pengisian berkaitan perlembagaan, institusi beraja dan peranan ahli Parlimen bagi setiap lawatan berkumpulan ke Parlimen. Program ini dijangka akan menimbulkan kesedaran berhubung sistem demokrasi raja berperlembagaan dan institusi beraja akan terpelihara dan sentiasa dihormati. Teras strategi yang kedua ialah membentuk masyarakat yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Di dalam teras strategi ini, objektifnya ialah untuk meningkatkan kesedaran dan semangat patriotisme melalui pelbagai platform perpaduan, di mana terdapat 5 strategi yang akan diketengahkan. Strategi yang pertama ialah memperkasakan perpaduan melalui sistem pendidikan negara. Melalui strategi ini, program-program yang dilaksanakan
adalah seperti memperkasakan model sedia ada melalui penerapan elemen pendidikan rukun negara dalam setiap peringkat pendidikan. Keduanya ialah membangunkan modul pengurusan dan aktiviti kelab rukun negara atau KRN dan sekretariat rukun negara yang mempunyai elemen kenegaraan dan patriotisme. Ketiganya ialah meningkatkan penguasaan bahasa kebangsaan dan menggalakkan pembelajaran bahasa etnik atau dialek sebagai bahasa yang ketiga. Program keempat ialah memantapkan peranan guru sebagai ejen perpaduan dan sosialisasi dalam pengajaran dan pembelajaran dari peringkat prasekolah, sekolah rendah sehingga peringkat menengah termasuk kolej matrikulasi dan institusi pendidikan guru. Secara ringkasnya, guru akan diletakkan sebagai contoh yang terbaik dalam memacu hala tuju perpaduan dalam pendidikan. Strategi yang ketiga ialah membudayakan semangat kesukarelawan. Objektif bagi strategi ini ialah lebih kepada meningkatkan kesedaran dan semangat patriotism melalui pelbagai platform perpaduan. Antara program yang dirancang dan dilaksanakan ialah aktiviti khidmat masyarakat dan sukarelawan di peringkat sekolah, terutama sekolah menengah dan pengajian tinggi, yang bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang berempati dan mempunyai nilai-nilai murni, selain untuk menghasilkan generasi muda yang lebih prihatin dan peka dengan tanggungjawab sosial di dalam komuniti. Program dan tindakan yang kedua ialah meliterasikan golongan muda untuk merencana program berdasarkan isu setempat. Program ini lebih tertumpu kepada pemimpin-pemimpin muda yang lebih peka dan mampu mengurus isu setempat. Program yang ketiga ialah pemerkasaan semangat kesukarelawan dalam komuniti. Hasil yang dijangka dari program yang ketiga ialah untuk memupuk minda sukarelawan dalam masyarakat, di mana semangat patriotism dan sikap tanggungjawab dalam memelihara keselamatan dan ketenteraman negara akan lebih meningkat. Strategi keempat ialah bagi memperkukuh keharmonian, kejiranan dan komuniti. Dalam rangka strategi ini, program seperti memperkasa fungsi mediasi sosial dalam komuniti yang bertujuan untuk menghasilkan mediator yang berkepakaran dalam menyelesaikan konflik dalam komuniti. Program seterusnya ialah memelihara keselamatan komuniti melalui skim rondaan sukarela atau SRS. Ini adalah lebih kepada keselamatan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan komuniti setempat. Program ketiga ialah program memerangi isu sosial dalam kalangan remaja di perumahan awam. Program ini bertujuan untuk menangani masalah sosial setempat agar komuniti lebih perhatian dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial. Dan program keempat ialah memperkasakan penglibatan Majlis Perwakilan Penduduk dalam program-program komuniti. Ini lebih menjurus kepada Majlis Perwakilan Penduduk yang akan dilihat sebagai suara yang mewakili penduduk setempat dan bersama-sama membantu untuk menyelesaikan masalah yang timbul di kawasan tersebut. Strategi yang kelima ialah membangunkan kepakaran dalam bidang perpaduan. Dalam strategi ini, beberapa program yang dirangka antaranya ialah seperti melaksanakan kajian bagi memantapkan Institut Kajian dan Latihan Integrasi Nasional atau IKLIN sebagai peneraju kajian dan latihan dalam bidang perpaduan. Keduanya ialah menyediakan geran kajian kepada pegawai berkepakaran dalam bidang perpaduan, khususnya kajian kepelbagaian etnik, agama dan budaya. Dan seterusnya mewujudkan pengkalan data dan direktori NGO perpaduan dalam pelbagai bidang bagi tujuan pemadanan melaksanakan program perpaduan atau Unity Match.
Trust strategik yang ketiga ialah memperkasakan sosioekonomi yang adil dan saksama. Di dalam trust strategik yang ketiga ini terdapat 3 strategi yang telah dirangka, iaitu menyediakan peluang ekonomi kepada kumpulan sasaran yang berkelayakan. Strategi yang kedua ialah meningkatkan penglibatan dan kebolehpasaran dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional atau TVET. Strategi yang ketiga ialah menyediakan bantuan kebajikan dan perlindungan kepada kumpulan rentan. Antara program-program yang dirangka bagi strategi pertama ialah program geran pemadanan high impact product dan change upgrade product. Sasaran kepada program ini ialah bagi meningkatkan nilai jualan tahunan usahawan sebanyak 20%. Program yang kedua ialah pembangunan program latihan kemahiran dalam 6 bidang agri-komoditi ke arah sistem persijilan kemahiran Malaysia atau SPKM. Hasil yang dijangka dari program ini ialah peningkatan penglibatan tenaga mahir yang tempatan khususnya golongan belia dalam industri agri-komoditi yang seterusnya mengurangkan kebergantungan negara kepada pekerja warga asing. Program ketiga ialah program peningkatan pendapatan atau PPP. Program ini disasarkan kepada rakyat miskin dan golongan B40 yang akan dibimbing bagi menambahkan pendapatan dan sekaligus meningkatkan ekonomi tempatan, terutamanya di luar bandar. Program keempat ialah program pembangunan pengeksport Bumiputera, Wanita dan Belia atau ringkasnya BWYEDP. Program ini akan menggalakkan penyertaan usahawan-usahawan Bumiputera, Wanita dan Belia ke dalam pasaran antarabangsa supaya lebih meningkat. Seterusnya ialah projek ekonomi rukun tetangga yang disasarkan untuk meningkatkan kualiti dan kesejahteraan hidup komuniti melalui penjanaan ekonomi isi rumah supaya meningkat. Strategi yang kedua ialah meningkatkan pelibatan dan kebolehpasaran dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional atau TVET. Program-program yang dijalankan dalam strategi ini melibatkan program kemahiran dan peningkatan kemahiran, reskilling and upskilling, terutamanya kepada graduan TVET bagi memenuhi keperluan industri melalui Talent Enhancement Program atau TEP. Hasil yang boleh dijangka dari program ini ialah boleh meningkatkan kadar kebolehpasaran graduan dan menjana pendapatan kepada pelajar, khususnya pelajar dari golongan B40. Program kedua yang dilaksanakan ialah TVET Rakam Pintar Industri ke Institusi ataupun Industry to Institution Smart Partnership. Program ini lebih ke arah jaringan industri-industri yang sedia ada diperkukuhkan bagi menyokong TVET. Program ketiga ialah program kesedaran atau advokasi untuk menggalakkan keseimbangan gender dalam bidang TVET. Ini lebih ke arah menggalakkan pelibatan wanita dalam bidang TVET agar jurang antara gender dalam pendidikan dan kejayaan TVET boleh dikurangkan. Seterusnya ialah trust strategik keempat, iaitu menjamin keterbukaan dan toleransi terhadap perbezaan agama dan tradisi kebudayaan. Dalam trust strategik keempat ini terdapat 3 strategi yang telah digariskan, iaitu strategi pertama melestarikan warisan tradisi kebudayaan semua etnik. Strategi yang kedua ialah meningkatkan semangat perpaduan melalui sukan, seni dan budaya. Manakala strategi ketiga meningkatkan pemahaman kepelbagaian agama melalui perkongsian nilai sepunya. Berbalik pada strategi yang pertama, antara program yang dirangka dan dilaksanakan ialah melaksanakan aktiviti kepelbagaian budaya berkaitan makanan, muzik, seni, lukisan, ukiran dan gubahan. Hasil dari program ini
Yang dijangka ialah penerimaan amalan warisan pelbagai tradisi kebudayaan etnik dalam masyarakat. Dan kedua ialah aktiviti pengekalan, pemeliharaan dan pemuliharaan koleksi artifak warisan. Program ini lebih menjurus ke arah melestarikan khazanah seni, budaya dan warisan negara agar kekal terpelihara.